ionization energy. Okay. Haikal, dia adalah N final berapa? Infinity. Alright, just first thing, bila kita nak kira ionization energy, siapa yang dah tengok video tu, kamu akan nampak N final equals to infinity over here, sebab ionization energy bermakna elektron kena keluar daripada daya tarikan nukleus. So kalau teacher ada elektron duduk kat petala paling luar, your outermost shell, so kamu ada daya tarikan. Okay? So ionization energy adalah tenaga yang kita guna untuk remove this electron. Okay? So that is your ionization energy, dan bila kita remove dia, bila kita keluarkan dia daripada daya tarikan nukleus sayang, kita tak tahu dia duduk mana. Therefore dia adalah infinity. And according to our formula, dia akan ada keadaan di mana N final square. Itu bermakna kamu kena akan ada N infinity square. Matematik sikit. So kalau 1 over infinity square, value dia patut dapat berapa? Farah? 0. Farah sihat dah? Sihat dah. Good. Alright. 1 over infinity square adalah kosong. 1 over value yang besar gila tak gaban, value tu kena jadi kosong. Ingat yang tu. Alright. Ni ada orang message tanya dah, teacher kalau 1 per infinity nak tekan kat calculator macam mana? Tak boleh tekan, saya pun tak boleh tekan. So 1 over infinity square adalah kosong. Itu dua benda yang saya nak ajar je. Sebab benda yang lain kita dah bincang. Kilojoule per mole, macam mana nak tukar, semua tu kita dah bincang. Calculate please. Calculate please. The first 40 minutes I think, first ada 4 soalan, so first 30 minutes kita akan kira soalan yang tak ada. So make sure ada kertas calculator with you. Wimau, webcam please. Thank you. Kira please. Saya rasa tak ada isu dah pasal formula-formula. Alright, you should be very good which formula to use. Baru bangun ke Zaini? Tak, tadi tu terlelap seketika. Kira. Alright dah, very quickly. Delta E over here equals to RH. Formula yang nak guna atau formula mana yang nak guna, saya rasa tak ada isu dah. Ada masalah lagi dengan formula? Tak ada? Okay. So, RH value kita dah bincang last week. 3 jam kita bincang benda yang sama. Kenapa RH value dia yang ni? We have talk about that.
So initial saya hari ni adalah 1 sebab soalan dah bagi tahu the ground state of the electron is n equals to 1. Dan kamu kena ingat satu benda. Tengok cara Miss Wong lukis adalah elektron kena bergerak keluar bila dia adalah ionization energy. Elektron ni kena keluar. Bermakna initial dia adalah kat sini, final dia adalah infinity kat luar tu. Okay, so initial kita hari ni adalah n sama dengan 1 sebab soalan dah bagi tahu ground state adalah 1. So minus with 1 over infinity square. So bila kamu tekan calculator, you should easily have your answer. My question over here, Wimal, answer should be positive or negative. Positive. Positive. Ionization energy calculated should be always positive. Your IE adalah sentiasa positive. So your delta E calculated is positive 2.18 times 10 to the power of negative 18 joule. Betul? Is this our final answer? No. Sebab soalan nak ionization energy, in the other words, your ionization energy adalah kilojoule per mole. So yang ni jawapan dia hanya adalah joule. Bila kamu nak tukar, semua orang nak darab dengan Avogadro constant. Jangan sambung sama dengan sayang. Jangan sambung sama dengan because they are different thing already. So tulis balik delta E for 1 mole of electron. Okay, kira balik, tulis balik. Kalau malas nak tulis delta E for 1 mole of electron, sebab soalan minta IE, boleh tulis IE pula. Ionization energy equals to. Boleh. Jangan sambung kat bawah tu sama dengan. Okay, so taking the value of positive 2.18 times 10 to the power of negative 18 joule, darab dengan Avogadro constant 6.02 times 10 to the power of 23. Over here, Wiman, answer. Miss nak tanya Just tak? want to press. Yeah. Yang Planck constant tu 6.6256 kan? Yang Miss tu tukar. Ha. Okay. Ada Planck constant ke soalan ni? Ada. Tanya-tanya lah dulu. Okay. Oh, okay. Uh, Yes, we mau answer. 12360. Alright, dan you value yang Wima bagi. Wima, what is the unit over here? Per mole. The unit over here masih adalah joule per mole sebab kita tak bahagi apa lagi. Dia masih adalah joule, pacik ni adalah per mole, mole negative 1. So dia masih adalah joule per mole dan bukan jawapan akhir kita lagi. So kita kena bahagi 1000 untuk dapatkan kilojoule per mole. Okay? Kamu boleh tekan calculator terus, tak ada masalah. Nak tekan, ramai kata panjang lah misalnya nak tulis, nak tekan terus, boleh. Tak ada masalah, tapi kamu kena tahu dengan hati-hati, lepas kamu bahagi, value dia apa, unit dia apa. Sebelum kamu bahagi, unit dia apa. Kalau kamu jelas, saya tak kisah. Tapi biasanya saya akan suruh budak tulis sebab saya tahu kamu tak jelas. So again, kita dah masuk chapter 2, dah masuk calculation yang tak tahu ke berapa. We play a lot with units. Okay, saya rasa yang akan banyak salah dalam exam untuk calculation, tak kisah chapter mana pun, jujur, bukan budak tak boleh buat. Budak tak convert unit. So every value that you have, dari awal hari tu saya ajar calculation, every value that you have, you must put down the unit. So kamu tahu dia sekarang duduk dalam keadaan apa. Okay? Alright. So soalan 1, tak ada masalah. Saya rasa nak kira ni tak ada masalah. Saya sebenarnya nak ajar bahagian ni je. Okay, saya nak ajar bahagian ni je. So we are done with that. Question 2. Baca dulu. Nampak ke perlu besar sikit? Okay. My question. Soalan minta apa sebenarnya? Anybody? Soalan minta apa sebenarnya? State. Danish kata soalan minta excited state. Okay. Excited state kat sini. Yang dia nak cari. So next question.
excited state ini adalah N initial atau N And final. Isma And kata final. N final. Kenapa Isma kata N final? Aina kata N final sebab? Dia bagi kita ada ground state dia. Dan dia bagi kita dia absorb, so kira dia akan naik. Keyword absorb promoted. Okay, keyword dia kat sini adalah absorb dengan promoted. Kita akan terima tenaga banyak ni. So, pada ground state N sama dengan 3, saya akan terima tenaga. Kamu kena faham ayat tu. Sebab chapter tu ni, kalau kamu perasan dia senang je, dia main dengan ayat. Kamu kena berhati-hati dengan perkataan absorb, release, semua tu. So, right now, energy is absorbed. Kita terima tenaga. So, bila kita terima tenaga, elektron akan bergerak naik, promoted. Therefore, your excited state mesti adalah N final. Your N sama dengan 3 adalah N initial dan your N final lebih rendah ataupun lebih kecil daripada N initial atau lebih tinggi daripada N initial. Anis? Anis? Lagi tinggi. Mesti more than 3. Sebab bila kita bergerak naik, saya takkan kata saya duduk kat tingkat 3, bergerak naik tingkat 3. Betul? So dengan kata lain yang kamu kira mesti adalah lebih tinggi daripada N initial. So jawapan N final kamu ni mesti lebih tinggi. Pertama, settle. Dan the trick over that, macam biasa, soalan akan sentiasa bagi trick. I think the biggest trick over here is the energy right now is in kilojoule per mole. Okay. So, soalan ni saya tunjuklah soalan yang akan datang, buat sendirilah. Formula tak ada isu, saya ada delta E. So, saya mesti akan guna formula delta E. Saya harap tak ada masalah lah pada pemilihan formulanya. Kita dah bincang banyak dah last week macam mana nak pilih formula. So, soalan saya sekarang. Bila saya nak masukkan value delta E kat sini. Delta E kamu kena ditukar unit. First thing. Delta E yang diberi sekarang adalah 2.082 times 10 to the power of negative 22 kilojoule. Kamu kena tukar kepada joule. Pertama. Kedua, soalan Miss Wong. Delta E kat sini, positif ke negatif? Positif. Positif, kenapa? Kenapa Isma? Sebab dia akan naik. Sebab Dia dia akan absorb. naik. Sebab dia absorb. Nampak? So value yang bila kamu salin balik, sayang dia patut positif. Alright? So, bila kamu bahagi darab 1000. Bukan bahagi darab 1000 dari kilojoule ke joule kan, darab 1000. So, kamu akan dapat 2.082 times 10 to the power of negative 19. Betul? Siapa yang dah kira? Thank you. Saya tak kira saya. Kalau saya salah bagi tahu kadang-kadang bila kamu nampak saya tak pegang kalkulator tu, hang tahulah saya congak je. So, bila kamu substitute, okay? Substitute, kira dulu. Saya nak tahu N final saya. Kira dulu. Cuba tekan kalkulator. Saya nak semua orang tunjuk kalkulator kat saya nanti. Saya nak nampak value jawapan akhir kat kalkulator. So, sila kira. Yang dah siap boleh tunjuk kalkulator. Tekan kalkulator dengan betul-betul. Saya rasa masalah kat sini bukan masalah nak buat ke nak faham soalan pun. Masalah kat sini hang nak tekan kalkulator tu. Danish, I like your background by the way. Ismah, siapa yang ada background tu dia kena tutup background baru saya akan nampak kalkulator kamu.
Because calculator kamu tak ada muka apparently. Dekat lagi. Okay. Okay. Betul. Yang lain, Ismada. Value yang kamu dapat kena logik dan value yang kamu dapat tu patut lebih dari 3 lah, semua orang patut tahu. Harisha kena tutup background. Vimal okay, Danish okay, Sabrina no. Farah yes. Haikal hang saja kan, hang pergi dekat sangat tu. Anis okay. Harisha okay. Haikal punya tak nampak. Sebab background blur. So dia boleh detect muka hang, dia tak blur. Sabrina kira balik. Wimada Huzaini. Aina. Tak nampak apa. Tekan balik pada muka hang. Come on, I want to see the calculator. Yes. Yes, Haikal. Haikal soalan topik kertas dapat soalan bocor kat mana? Mana ada? Betul tak ada? Betul. Tak apa, saya tunjuk bukti saya nanti. Zaini pun sama. Saya rasa lah kalau tak silap saya. Apa dia? Hang dapat soalan topik kertas, hang soalan bocor kat mana? Bocor. Hang ni kan mamai, hang bangun subuh pagi tadi. Orang ni tadi duduk atas meja belajar Hang Dia pijik kat kau. atas meja. Tengok-tengok dah pukul 9 lebih. Tak perasan. Dia blur gila, aku tanya apa pun dia. Mai, Tak, calculator tak. Syed. Bukan. Sarah pula. Batul Syed, Sabrina kira balik dah, Sarah? Okay. Sarah okay. Dekat sikit, Zaini. No. Macam silap. No as in not yet. Huzaini punya tak siap lagi. Hang tak habis kira. Oh, okay. Oh, by the way. Yes, ada. okay. Sabrina, yes. So, pada jawapan akhir and final kamu adalah 3. Betul? So, bila datang soalan macam ni, saya rasa kamu kena tenteram dulu. Benda pertama, check unit. Setiap kali soalan bagi value, check unit. Tempat tu lah yang kita akan main. Okay, kalau kamu perasan semua soalan quiz saya, kita akan main kat tempat tu. Macam tu lah final kamu. Okay, benda pertama. Benda kedua, kalau soalan dia dah bagi dah salah satu N. Dia minta kamu cari N satu lagi. Sebelum masuk dalam formula, atas soalan tu, kamu dah kena tentukan siapa adalah initial, siapa adalah final. Supaya kamu boleh teka dengan logik, N yang kamu nak kira tu patut lebih kecil atau lebih besar daripada yang dia bagi. Alright? Tu benda pertama. Tenteram dulu. Jangan substitute terus. Sebab bila kamu dah dapat, sekarang yang ni adalah N initial as kita bincang. Yang kita nak cari adalah N final. So, dalam formula, bila kamu masukkan value, kat sini saya nak tekankan sedikit. Bila kamu masukkan value delta E kena sentiasa dalam unit joule dan juga kena sentiasa ada simbol positif atau negatif. Soalan ni takkan jadi masalah sebab soalan ni sekarang simbol dia positif. So, siapa yang tak letak pun kamu akan dapat. Tapi sepatutnya kamu kena letak. Sebab apa kamu kena letak? Sebab daripada formula ni, kita patut tahu dia positif atau negatif.
Sama, kalau kita nak guna formula ni, matematik dia, kita kena letaklah positif atau negatifnya. Okay, saya mula dengan soalan senang sebab tu dia tak jadi isu. Sekejap lagi akan ada soalan yang di mana delta E kamu negatif. Dan kalau kamu tak letak negatif tu, kamu tak akan dapat N dia. Okay? And then you substitute, make sure substitute betul-betul. Siapa adalah initial, yang kamu nak cari adalah siapa. Okay? Dan sekarang isu paling utama. Ada masalah nak tekan kalkulator? Jujur. Okay. Tak kisah cara macam mana kamu kira. Sama ada kamu kira satu-satu ataupun kamu kira dengan yang saya tahu ada certain calculator dia boleh letak formula. Dia boleh type terus semua benda tu. Whatever method, satu je. Jangan silap key in. Okay. Saya orang tua, saya tak guna cara yang key in semua tu. Saya banyak guna yang saya buat satu-satu, lepas tu guna answer tu. Alright, saya banyak guna cara tu. And untuk soalan tu, guna cara tu. Jangan salin balik value tu banyak kali. Dengan kata lain, kamu patut, atas kertas kamu tak patut ada value banyak-banyak. Kamu dah ada substitution ni, kamu patut tekan terus dan kamu akan dapat terus and final kamu 8 hari ni. Betul? Okay, yang saya kira tadi 8. Semua titik perpuluhan kat belakang tak payah ambil sebab your energy level, your N kat situ mesti adalah nombor bulat. Tak ada positif, tak ada negatif. Mesti nombor bulat. Kalau satu hari nanti kamu dapat, hari ni dapat 8.00, okey lah. Betul, bla 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 bla. Kalau satu hari nanti dapat katakan 5.9987, sayang, N sama dengan 6. Faham? Kadang-kadang dia takkan dapat nombor bulat elok. Dia akan dapat 0.01 bla bla bla, 0.9 lebih, round off. And kamu mesti nombor bulat yang tak ada simbol positif atau negatif. Make sense? Okay, dan untuk kes ni saya rasa masalah dia again bukan masalah apa pun. Tekan calculator je. Kalau kamu dah pandai guna formula, kamu dah tahu formula mana nak guna, dua je benda. Satu, nak cari tu N initial ke N final. Substitution jangan salah. Majority yang kita tengok dia akan salah kat sini. Dia akan salah kat substitution tu. Dia salah baca soalan. Tu memang bye-bye dah lah. Kedua adalah tekan calculator. Okay, senang. Soalan ketiga, last. Soalan minta determine excited state. So, kamu boleh tinggal and final sama dengan 8. Itu jawapan dia lah. Okay. So, markah duduk mana? Formula 1 markah, substitution 1 markah, jawapan akhir 1 markah. Standard. Okay, tak ada isu kat sini. Isu dia akan terjadi bila okay, baca dulu soalan. Baca dulu soalan macam biasa. Daripada soalan, apa yang kamu nak, apa yang kamu boleh tahu. Saya nak tahu yang tu dulu. Tak payah buat dulu. Dah? Dah? Huzaini, from the question, what do you know? Wavelength dia 486. How to change, do we need to change the unit? Kena How to change and to what unit? times 10 to the power of negative 9. To Meter. meter. Dia memang blur guys. Dia slow. Dia bawa bangun tidur. First thing, of course, the value of the wavelength and the key things about this value of wavelength yang dia bagi adalah nanometer. Siapa yang dah start buat Camfriend, siapa yang dah start buat tutorial hari tu pun kamu perasan kalau dia bagi wavelength memang nanometer. Okay, so make sure tukar, make sure kamu tahu nak tukar. Pertama. Kedua, what else do you know? Sarah? Greenish blue color light. Okay, semua nak jawab dah. Greenish blue light means what? UV. Means UV. UV is ultraviolet blue. Visible. Visible region. Kalau visible region, Sarah, okay, means what series? Balmer. Therefore, Aina, kalau Balmer series visible region and final? And final is 2. And semua ni datang daripada 3 perkataan sahaja.
greenish blue color. By the way, Wiman, normally when it's a ultraviolet or when it's a infrared, kita takkan bagi tahu color sebab mata kita sebenarnya tak nampak pun color tu. Alright, mata kita sangat-sangat susah nak tengok. Okay? Unless kamu ada cahaya dan kamu nampaklah UV tu. Moreover, UV is like more on blue violet. Betul kan? Dia macam purple blue kalau mesin yang orang duk scan duit tu. So I don't think they will give you color. 99 out of 100%, whenever soalan ada color, pakcik tu adalah visible region, Balmer series and final 2. Satu benda je. Okay? So, kat situ, jawapan untuk A kita dah settle dah. Series, Balmer series, label. Alright. Kamu dah dapat 2 markah dah. Okay, apa yang kimia susah, saya tak tahu. So, region kat situ, visible. Make sure spelling semua betul untuk yang tu. Settle dah 2 markah. Okay. So, B. B pun tak ada masalah. Saya nak kamu kira, Sat. B, calculate the frequency release for this transition. Calculate the frequency for this transition. Please. Berhati-hati dengan unit. Make sure kamu sangat jelas dengan conversion of unit. Dah, yang ni senang je saya rasa. So for the B over here, simple. Soalan minta frekuensi bila kamu dah ada wavelength. So again, saya tak nak bincang dah kot apa. Orang kata formula apa kamu nak guna tu tak ada isu lah. Frekuensi equals to C over lambda. Frekuensi yang kita nak cari, C adalah speed of light. Okay, lambda yang kamu ambil, make sure yang telah di-convert kepada unit meter. So kamu akan dapat frekuensi kat sini easily. Hai kan? 6.173 darat 10/14 Tu je. Hertz. Selain Hertz, S-1 S-1. Mana-mana, okay? Saya selalu suka S-1 sebab kamu akan nampak cancel unit tu nanti sebenarnya. Okay? Alright, sebab pakcik ni adalah MS-1. Speed of light adalah MS-1. So, kamu akan nampak the cancellation of unit S-1. Okay? So, that is your frequency. Make sure tak ada simbol positif, negatif or whatsoever. You all macam duk buat tadi. You duk buat C dah kan? Dapat dah? Dapat dah? Nak buat C? Sila. Sila jawab. Saya nampak you semua duk kira dah tu. Sila kira. Lebih kurang sama macam delta E tadi, tapi hari ni kita akan guna formula wavelength untuk cari N. So, kamu kena fikir betul-betul yang kamu nak cari tu adalah N1 atau N2. Fikir hak tu. Saya nak tengok kalkulator.
Lamanya. Yang dah ada, saya nak tengok calculator. Miss, Yes. jawapan kena buat macam mana from N berapa ke N berapa macam tu? Ya, yang tu tak apa. Dapatkan dulu N. Dapatkan dulu N tu. Ya, show me. Saya. Tak confident pula dah. Tak pula, tak jadi. Besar ke? Sabrina? No, tak dapat lagi. Danish? Let's see, guys. Saya silap dapat sama. Mana logik dapat sama? Saya dapat, saya baru tekan. Alright. Let's see. Can we? Check dulu apa yang kamu substitute. Sabar, Zat. Saya rasa tekan calculator mungkin tak ada masalah sangat. Alright, can we, please? Okay. So, N final sekarang adalah N sama dengan 2. Betul? So, soalan dia sekarang adalah N initial tu berapa lah. Yang kita nak cari agak obvious. Because this greenish blue light with a wavelength is emitted during a transition. Dan untuk hasilkan satu cahaya, elektron kena jatuh. Betul? Baru cahaya terbebas. Baru cahaya tu ada lambda. So, saya tahu elektron initial saya mesti lebih besar daripada 2 dan N final saya kat sini mesti 2. Setuju? Tapi disebabkan yang kita ada sekarang adalah wavelength. So, untuk cari N, kita kena guna 1 over lambda equals to RH. 1 over N1 square minus 1 over N2 square. Setuju? Yang di mana kita tahu N1 must be smaller than N2. So, N final sekarang adalah 2, N initial mesti kena lebih daripada 2. Daripada sini, N1 kamu dengan N2 kamu, siapa yang kita nak cari, siapa adalah 2? Yang kita nak cari N1 ke N2? N2. Yang kita nak cari adalah N2. Yang kita nak cari adalah yang lebih besar. Kita tahu dia mesti lebih besar daripada 2. Betul? So, N1 kamu sekarang adalah 2. Setakat ni betul? Ke terbalik? Betul. So, 1 over lambda, make sure masukkan lambda yang dalam meter. So, 1 over lambda adalah 4x6 times 10 to the power of negative 9 meter equals to RH 1.097 times 10 to the power of 7. 1 over 2 square minus 1 over N2 square. Substitution betul?
Danish nak cakap apa? Saya substitute lambda tu dengan nilai frekuensi. Silap. Teruskan silap anda di dalam kelas dah. Dan ingat silap tu jangan buat dah dalam exam. Sarah dapat dah? Cuba tekan balik sekali lagi. Dah, Patricia? Sabrina? Come, show me. Yes. Good. Salah kat mana tadi? Salah dekat kuasa 7 tu. Kan tulis kuasa berapa? 17. Ayo. Benda nak jadi gambar. Farah dah? Show me. Yang dah tu angkat calculator. Okay, good. Tadi kenapa tak dapat? Silap darab Silap darab mana? dekat nanometer tu. Conversion unit kena hati-hati dalam salah satu tambahan atas dinding bilik kamu adalah dari meter ke nanometer, dari nanometer ke meter. Tulis yang tu besar-besar. Dah? Sarah dah belum? Aina belum? Anis? Isma dah? Nope. Mana logik N kamu dapat negatif? No. Lagi. No. Hampir darab negatif yang aku buta lah. Yes, Anis? Yes. No, Sarah. Kira tekan lagi. Aina? Yes. Come on, Vimal, Danish, Arisha. Uzaini dari tadi belum? Haikal? Okay. Kan aku cakap dah. Benda ni senang ya. Dia tekan calculator, dia start lah. Vimal, yes. Danish, yes. Yes, Danish, yes. Come on, Uzaini, Isma. Sarah, tekan balik. Logik tak, Isma? 2 jatuh 1. 2 jatuh... 1 jatuh 2. Logik tak? Come on, Isma. Come on. Tekan. Arisha? Dapat sama. Tekan sekali lagi. Alright. Pegang calculator semua orang. I wish I can show you. So, first thing saya akan tekan. Saya akan letak bracket. Saya suka guna bracket. Okay, kita akan letak bracket. So, 1 per Hujaini hang selalu tak habis kira. So, saya akan tekan 1 per bracket. Sorry, tak ya. 1 bahagi bracket 486 darab 10 kuasa negatif 19. Okay, saya akan ada benda ni dulu. 1 bahagi 486 darab 10 kuasa negatif 19. So, sama dengan kamu dapat value ni. Tekan sama-sama yang tak dapat tu, Sarah. Isma. Arisha. Saya tekan dulu 1 per. Okay, dah. Lepas tu answer, tekan answer tu. Tekan answer, perkataan answer dalam kalkulator kamu. Bahagi, tekan bahagi. Bracket 1.097 darab 10 kuasa 7. Tutup bracket. Okay. Miss, saya terasa silap kat mana, Miss? Hang sila kat mana? Saya silap constant dia. Tapi ambil Cakap constant dengan energy. So, kamu akan tekan answer bahagi 1.097 darab 10 kuasa 7. Okay.
Bila tekan sama dengan, kamu dapat 0.1872. Setakat ni, are we still together Harisha? Sarah? Okay, dah. So kat sini, bila sampai kat sini, teacher dah settle had ni. Ni dah settle, ni dah settle. So nak buat yang ni pula. So jawapan kita sekarang bersamaan dengan ni. Okay? So buat apa? Jangan tekan answer dulu. Tekan bracket. Bracket. 1/2 kuasa 2 tutup bracket. Yang ni. 1/2 kuasa 2. Okay. Tutup bracket. Tolak dengan answer. Tolak, tekan perkataan answer tu. Tolak answer. Okay. Dan bila tekan sama dengan, you should have 0.06 something. Betul, Harisha? Still together? Then, 0.06 something tu adalah bersamaan dengan ni sayang. Bersamaan dengan this one. 1/n 2 kuasa 2. So, 1 bahagi answer. 1 bahagi answer. Bila 1 bahagi answer dapat 16. Dah. Jawapan 16 tu jawapan akhir tak? Sarah dapat 16? Dan nak dapat jawapan akhir? Punca kuasa. Punca kuasa. Hang sekarang hang cakap lah punca kuasa. Sekali hang tak dapat tadi, hang duk kalut juga. Like I keep on saying. Kenapa saya tak letak yang ni dalam soalan tutorial? Bukan dia tak penting, dia penting. Sebab dalam exam dia yang akan keluar. Cuma saya rasa dalam tutorial minggu lepas, saya nak kamu pandai guna satu benda dulu. Formula. Sebab had ni, dia bukan masalah formula, bukan masalah hang tak faham. Masalah hang tekan Harisha, saya tak tahu dia tekan berapa kali dah, tapi dia dapat 2 juga. Betul? Masalah tekan kalkulator. Kalau ada isu masalah tekan kalkulator, tolong sama ada check balik semua constant macam Isma sebab salah constant. Check balik bila kamu tekan tu, banyakkan guna bracket. Sebab kamu ada darab value 10 kuasa 10 kuasa 10 kuasa tu. Guna exponent pun letak bracket. Okay? Pandai sikit guna bracket. And kamu dapat N2 sekarang sama dengan 4. And N2 sama dengan 4 bukan jawapan akhir seperti Danish ke siapa tanya tadi. Determine the transition. Bila soalan kata transition, jawapan akhir bukan 4. Jawapan akhir adalah elektron saya bergerak dari mana ke mana. Itu ayat transition. So kalau soalan adalah determine the transition above, you need to say elektron sekarang bergerak naik atau turun. Kalau nak senang, kalau rasa selalu confused bergerak naik atau turun tu pening, tak payah. Move. Okay? Move from berapa? Kamu kena tengok betul-betul elektron saya naik atau turun. Kena fikir balik elektron inertia saya berapa. Inertia adalah yang saya cari 4. Kena letak sekarang inertia saya 4. Move from n equals to 4 to n equals to 2. So yang kamu boleh ubah adalah ini. Yang kamu boleh ubah adalah perkataan move. Perkataan move boleh tukar kepada drop. Boleh tukar kepada naik excited. Okay. Drop bermakna elektron jatuh, excited bermakna elektron naik. Mana-mana yang kamu selesa. Certain orang dia tak nak move, dia nak tahu terus elektron saya jatuh atau naik. So kamu letaklah. Yang penting whenever soalan kata transition, perkataan transition bermakna elektron bergerak. Bila elektron bergerak, dia sentiasa kena ada dari mana ke mana. Dan bila ada dari mana ke mana sayang, fikir betul-betul elektron hang jatuh atau elektron hang naik. Okay? Boleh? Senang? Senang je. Tapi tekan kalkulator 1000 kali tak dapat misong. Next question. Similar thing. Very similar thing. Bila baca soalan. Soalan dia satu ayat je weh. A bracket series has a frequency blah. Baca soalan ni, apa yang kamu patut tahu? Huzaini? Iya. When you read the question, what? Frekuensi dia 7.399. Yeah, frekuensi dia bla bla bla. Lagi? Ya. Lagi? Bracket
bracket and final di bracket 4 bracket and final Hampirlah hang. bracket 4 ke lain 3 ke 5 ke berapa? 4 4. So when you read the question, you should already come into your mind first thing bila dia adalah bracket series and final mesti 4. Okay? So bila kamu baca, kamu kena keluarkan data-data yang dia bagi. And soalan ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 markah. 9 markah. So 12 minit. Now. Dan saya nak jawapan daripada you all. Saya nak jawapan yang hantar kat WhatsApp. So tolong tulis dengan elok. Saya nak jawapan kat WhatsApp. So tulis dengan elok. Anis dah? Hello? Arisha dah? Quit. 8 minutes left.
Check masa ya. Jangan lambat sangat. Aina line tak okey ke Aina? Ya madam, dia sorry. Sebab dia kadang dia macam hang kejap. Tak apa. Aina kalau rasa line teruk sangat tu tak payah buka webcam lah. Okay miss, thank you. Sabrina dah? Good. Good. Sarah dah? Good. Sarah, saya nak jawapan. Saya nak jawapan. Okay. Isma dah? By the way, dah tengok dah result topical test kamu? Puas hati? Still ada yang salah, benda yang tak patut salah lah. Dan daripada result kamu, kita akan bina study group. Okay. Ya, kita akan ada study group yang di mana kamu akan bekerja dengan kawan-kawan kamu. Sebab kamu tak nak bekerja dengan saya.
Okay. Dan benda pertama yang kamu kena buat dalam study group tu adalah pembetulan semua-semua soalan dalam tu. Okay. Saya ada soalan yang sama kelas lain dan ada orang dapat 98, ada orang dapat 100. So, soalan susah agak bila kamu tengok balik? Bila buat auto terhilang. Itulah masalahnya. Benda itulah yang kita kena praktis antaranya. Supaya kamu masuk final nanti kamu tak ada keadaan di mana. Itulah benda yang jadi itulah Betul Ismah. Okay. Macam itulah. So kita akan buat study group. Kat college pun dulu saya buat juga. Okay. Kita ada study group juga. Sebab kadang-kadang kamu segan nak tanya saya ke apa. Boleh lah. Dia satu bila kamu belajar ni jangan segan. Nak sampai bila nak segan tu? Hang bila nak phone baru tak pernah segan minta dengan ayah hang. Ni benda tak tahu tak apalah tak nak tahu. Hang sanggup jadi bodoh daripada hang segan. Betul apa ni? Pilihan yang tak tepat. Okay. Saya nak jawapan Haikal. Yes. Yes, you boy. Siapa yang dapat, saya rasa siapa yang dapat 70 above and so on tu saya still boleh terima lagi lah. Tapi siapa yang dapat 60 lebih, mungkin dalam hidup kamu tak pernah pun dapat 60 lebih untuk kimia. Tapi 60 lebih tu untuk saya level soalan tu, okay, no. Saya rasa saya tak tanya pun benda yang saya tak ajar, yang kamu tak boleh buat. Tapi ada satu benda yang saya perasan nota ada salah. Lepas buat task ni, so saya nak betulkan nanti hari ni, sekejap lagi. Nota topik 1. Ada sikit. Saya perasan sebab semua orang salah. Lepas tu saya dah, bila semua orang salah tu mungkin salah saya kan. So saya pergi buka balik lah benda tu. Dan bila saya pergi buka balik tu, dan memang ada salah. So, yang tu salah saya lah. Okay. Yes. Kita dah ada jawapan Haikal, kita dah ada jawapan Sarah saya rasa tadi. So let's see. We are going to put the answer side by side and we are going to see what happened. Okay. Yang dah ada jawapan boleh check. Haikal dah? Haikal dah? Saya tengah tunggu ni. Belum Miss. Tak dapat Hantar apa yang kamu dah ada sekarang. Hantar apa yang kamu dah ada. Hantar apa yang kamu dah ada. Jangan duduk saja je. Hantar. Tak boleh bagi tak dapat je, betul tak nak hantar. Kita tunggu jawapan Haikal dan saya akan tanda dan kita akan bagi markah sekali. Sarah dapat N final. Kan? N initial N2 tu. Oh tak, Sarah guna. So N initial Sarah dapat 5. Jom. Okay. Kita tengok sikit. Maka duduk mana. Back to. Saya rasa dia back to adalah. Tekan calculator. Tekan calculator unit, tekan calculator unit tu je. Benda lain saya. Hampa kena record suara ni. Tekan calculator unit, letak kat playlist lagu kamu. Lepas tu sebelum tidur malam-malam tu dengar. Hampa jadi pandai. Betul. Aku geram kadang-kadang aku duk ingat. Hampa duk buat salah juga kat aku. Okay. Hantar PDF ke weh? Hantar gambar je tak boleh?
Tangkap gambar je, tak payah scan. N dapat 3. Mana logik? I like this answer. Tangkap gambar saya nak. I like the mistake in your answer. Mistake pun Miss Wong suka. Okay, kita nak tengok kenapa Haikal tak dapat. Okay, kita nak tengok kenapa Haikal tak dapat. Siapa jumpa? Best. Siapa jumpa? Jumpa mistake tu hari Jumaat quiz tambah masa. Hari Jumaat ada quiz. Topik 2. Topik 2 yang ni dengan ada sikit lah 2.2 yang kita nak bincang sekejap lagi. 2.2 dengan 2.2 dengan 2.3 dia akan bercampur lah. Dan saya rasa quiz topik 2 tu saya akan campur dari awal sampai hujung, dari awal sampai hujung all this form. Sebab chapter ni dia memang, kalau siapa yang dah tengok 2.2 dan 2.3 kamu akan perasan diorang sebenarnya kawan baik. Alright, diorang sebenarnya kawan baik. Diorang related. So, kita akan tengok hal tu lah. Okay, kita akan tengok hal tu. Let's see. Just give me 5 seconds and we will be there. Okay, let's see. Okay, nampak ke? Boleh? Agak jelas tak jelas? Boleh besar lagi? Kita boleh besarkan lagi. Saya lagi kata saya, alah teacher tercrop jawapan saya. Tak ada, dia faham memang salah dah kat sini. Okay, kita tengok sikit. So, untuk soalan 1, infrared, saya rasa tak ada masalah. Maka pertama adalah region infrared. Spelling semua kena betul. Infrared adalah satu perkataan yang Haikal. Check that. So, formula untuk dapatkan lambda daripada frekuensi is the frequency equals to C over lambda. Maka kedua, semua orang patut dapat. C adalah speed of light, 3 darab 10 kuasa 8. Kita nak cari lambda. Dan frekuensi kat situ tak perlu ada conversion unit sebab frekuensi diberi memang dalam saat dah. So, guna je. Kamu dapat lambda. Lambda yang kamu kira daripada situ adalah dalam meter. See that? Lambda yang kawan kamu kira dari situ adalah meter. Tapi soalan minta nanometer, therefore kamu darab dengan 10 kuasa 9. So kat sini pun sama, kawan kamu darab dengan 10 kuasa 9. So lambda yang kamu dapat 4055.15 nanometer. And over here, Sarah tulis dalam bentuk scientific notation 4.0552 darab 10 kuasa 3 nanometer pun saya terima. Okay, mana-mana cara yang kamu tulis 4,000 lebih ataupun 4.0 lebih darab 10 kuasa 3. Yang penting unit sekarang dalam nanometer. Tak ada masalah. Senang. Next. Dan kita move on kepada soalan seterusnya adalah delta E. So delta E yang Haikal kira ada kat sini. So kita tengok sikit yang Haikal kira delta E kat sini. Delta E equals to H mu seperti sama juga dengan yang Sarah guna. Delta E equals to H mu, delta E equals to H mu dan H yang kita akan guna, Danish tadi tanya tadi saya rasa. Kita akan guna H 6.6256 darab 10 kuasa negatif 34 bermula saat ini. So semua H Planck constant yang kamu guna adalah 6.625 darab 10 kuasa negatif 34. Tukar sikit yang tu. So dua-dua guna formula yang sama, therefore kamu dapat delta E sekarang. Jawapan akhir Haikal dapat markah atau tak dapat markah? Kenapa jawapan Haikal salah, Haikal? Letak unit. Lagi? Tak letak unit. Lagi?
Yang lain? Simbol. Simbol patut. Negatif. Was Kenapa negatif? Sebab dia release. Energy stated release. Kan? Formula betul jawapan akhir kira dah betul tapi tak dapat markah sebab unit jawapan akhir tak ada which is in joules. Simbol negatif tak ada sebab soalan dah kata release. Okay. Next. Dua-dua kat sini, dua-dua jawapan yang kita ada kat sini guna delta E. Okay, guna delta E equals to RH 1 over N initial square minus 1 over N final square. Dua-dua guna delta E. Haikal tak guna delta E, Haikal tukar pula. Tadi dia guna delta E tau. Yang gambar satu lagi yang dihantar kat saya tu dia guna delta E. Ni dia tak hantar gambar lain pula. Okay, tak apa. Dua formula yang berlainan kat sini. Satu guna delta E, satu guna 1 over lambda RH N1 square minus N2 square. Dua-dua formula boleh guna. Okay, kita tengok dulu yang Sarah punya. Delta E, kalau siapa yang guna formula delta E satu je, kita nak insist kat sini adalah negative sign wajib ada. Negative sign yang kamu kira ke atas, yang kamu bawa daripada atas turun ke bawah, negative sign tu kena ada supaya bila kamu tekan calculator value kamu betul. Dan untuk case initial dengan final, yang kamu cari adalah initial. Yang kamu ada adalah final. Okay, siapa yang guna formula ni? So, kamu akan dapat N final sama dengan 5. Jawapan akhir adalah electron drops from 5 to 4. Yang ni satu markah. N5 satu markah. Substitution satu markah. Formula satu markah. Formula saya dah bagi kat atas. Okay, substitution satu markah. Okay, boleh. Yang ni, kita tengok pakcik ni salah apa. Formula satu markah, N1 mesti lebih kecil daripada N2. So, sekarang N1 kamu dengan N2 kamu. N1 kamu adalah 4, kawan kamu dah letak. N2 adalah yang kita nak cari sebab dia mesti lebih besar. Tak nampak substitution dia? Patut mula dengan 1 over 4.0552 darab 10 kuasa negatif 6. That is your 1 over lambda. Betul? Yang meter. So 1.907 patut betul. So 4 square. 1 over 4 square. Saya tak tahu kenapa semua benda separuh. N2 yang kamu nak cari N2 square. Betul je? Kenapa tak dapat? Hantarkan apa? 4.0552 darab 10 kuasa 6. 10 kuasa negatif 6, sorry. 1 over answer. 2, 4, 6, 5, 9, 6. Okay, betul? Betul? Tahu tak kenapa salah? Pakcik tengok pakcik. Ni 0.0248. Hang salin salah. Tekan balik. Hang salin salah. Semua betul. Therefore bawah tu salah dah lah. So N2, mana-mana cara kat sini pun kamu akan dapat yang sama. Okay, mana-mana kat sini pun kamu akan dapat yang sama. Kalau siapa yang guna lambda, make sure dia adalah dalam meter. Siapa yang guna delta E, make sure ada simbol negatif. Tu je saya nak tekankan. Mana satu pun sama. Mana-mana satu pun kalau hang nak buat careless, hang akan buat juga. So, saya tak ada nak kata kat sini saya bagi pilihan sebab untuk saya, mana-mana yang kamu selesa. Yang kamu senang nak kira. Sebab dia isu tekan je. Okay? So, mana satu yang kamu nak kira pun boleh. Cuma pilihlah. Kalau delta E, positif, negatif sign kena ada. Kalau lambda, make sure dia dalam meter. Tu je. Okay, senang. Soalan exam yang akan keluar macam ni. Apa kelas nak kira the second line in Balmer series, calculate energy. Soalan macam tu. Keluar juga. Bukan tak keluar. Tapi saya rasa soalan macam tu lah yang akan keluar. Okay. So, just a few minutes, 5 minutes on this. Very, very quickly. Tak ada apa sangat. Just nak ajar sikit je kat sini. Bohr, kenapa sampai hari ni Bohr jadi postulate? Kenapa Bohr tak jadi teori? Kenapa dia tak jadi macam teori-teori yang kamu belajar kat fizik sebelum ni ataupun
teori-teori yang kita belajar dalam kimia. Apa beza teori dengan postulate? Postulate ada kelemahan. Ataupun dengan kelemahan tu macam serius sangat kan. Postulate tu ada benda yang dia tak boleh jelaskan lagi. Okay? Teori is something yang hang letak teori tu kat mana pun, teori tu terbukti. Tu teori. Postulate tu adalah macam, kat sini dia jadi tau. Postulate tu terbukti kat sini. Tapi bila saya tukar keadaan dia, postulate tu macam tak berapa nak kena pula. Sebab tu dia kekal jadi postulate. Dia tak dan nak jadi teori, lepas tu mungkin Niels Bohr dah meninggal. Macam tu lah cerita dia. Mungkin saya cakap je, aku tak tahu pun. Dia meninggal bila, benda ni buat bila, saya tak tahu. So dia ada kelemahan. Bila dia adalah postulate, dia ada limitation. Alright, dia ada limitation. Dia ada limit terhadap sesuatu benda dan dia tak mampu nak buktikan lagi benda tu. So problem adalah budak akan rasa pening kat sini sebab dia suka tanya kenapa? Lepas tu tak ada siapa tahu lah sayang sebab Niels Bohr dah meninggal. Janganlah tanya kenapa dia jadi macam tu. Kalau saya tahu kenapa, dia ada wrong teori dah weh. Okay? You get what I mean? So, kenapa dia ada limitation ni? Kenapa dia ada kelemahan ni? Sebab memang terbukti oleh certain orang bahawa kelemahan ni tak dapat dijelaskan oleh Bohr. So, kelemahan pertama dan yang paling penting, Bohr postulate hanya menggunakan atom atau ion that have one electron. Dengan kata lain, eksperimen yang dia buat bila dia buat line spectrum, bila dia ada gas discharge tube tu, gas yang dia masukkan hanya pacik-pacik ni. Alright? Dia tak menggunakan apa-apa yang lebih daripada satu elektron. So kat situ dia jadi limitation lah. Alright, apa jadi dengan orang yang ada 2 elektron? Apa jadi dengan orang yang ada 3 elektron? Apa nak jadi dengan orang yang ada 4, 10, 20 elektron? Periodic table punyalah banyak, lepas tu hang guna 3 orang ni je. Lepas tu orang lain? Question mark. Okay, so dia jadi limitation. Dia melimitkan hak tu. Dan since dia hanya menggunakan orang yang pegang 1 elektron, everybody agree that one transition is only for 1 electron. Betul? So, elektron jatuh satu cahaya. So, the question over here, you are using things that only having 1 electron. Kamu guna benda yang ada 1 elektron. Tapi kenapa line spectrum ada banyak gila line? Dari mana line-line tu datang? Nampak? Kamu guna benda yang ada 1 elektron. Tapi atas tu ada line, macam-macam line. Ada extra lines that form. So, line tu datang dari mana? Question mark. Jangan tanya saya tak tahu. Kalau saya tahu, saya jawab dah lah. Okay, it's a limitation. Dia tak explain. Mungkin dia tahu tapi dia tak dan explain. Kita tak tahulah. Alright? So, dia tak dan nak explain dan that's it. Itu jadi satu question mark kat sini. It doesn't explain the extra line form. Okay? 2 lah. Ketiga, dia juga tak mampu explain the dual nature particles of electron. Electron adalah satu particles. Kita setuju bahawa electron adalah satu particles. Alright? Dan particles kena pegang 2 property. Dia kena ada dual nature. Alright? Yang ni adalah satu teori yang telah dibukti oleh tak tahu siapa, saya tak ingat. Okay? Ada orang dah buktikan bahawa kalau dia adalah particles, dia kena ada 2 nature. Yang ni kita akan tengok nanti. Next. Electron is restricted to move in a certain distance around the nucleus. Yang ni pun kita akan tengok nanti pada weaknesses. Ada 2 orang pacik. Kesian pula dia nampak nama pacik. Ada 2 orang yang keluar dan dia macam ni kerja dia. Dia query apa yang Niels Bohr buat. Dia menyatakan kelemahan Niels Bohr. Tapi dia tak bagi solution. So dia hanya kata, okay, Niels Bohr ada, Bohr postulate ada kelemahan ini. Tapi dia tak bagi tahu macam mana nak selesaikan kelemahan tu. Okay? So benda yang kamu kena tahu hanya adalah siapa orang yang menyatakan kelemahan Bohr postulate dan apa yang dia cakap. That's it. Jangan datang tanya kat saya, so teacher, lepas tu macam tu lah. Kalau ada apa jadi? Kalau ada kita belajar benda lain dah lah. Okay? So, first person yang menyatakan, yang menunjukkan ataupun dia tunjukkan kelemahan dalam Bohr postulate adalah de Broglie postulate. Again, dia adalah de Broglie postulate, mungkin juga dia tak dapat buktikan. Dia hanya nyatakan benda tu. Okay? Alright. So, de Broglie postulate adalah orang pertama yang kata elektron kalau adalah particles, kalau elektron adalah particles, dia kena pegang 2 nature. And the dual nature over here adalah wave and particle property. Wave property adalah yang kita nak tengok.
So when you say electron is a wave property, belajar fizik kan? Gelombang. Betul? So gelombang patut diffuse like a wave into dimensional space. Betul? Dia patutnya akan, elektron tu patut akan bergerak macam gelombang kamu, macam wave kamu dan bergerak into dimensional space. Kalau dia bergerak into dimensional space, kenapa dia duduk atas energy level? So dia question, kalau kamu kata elektron adalah particle, particle kena ada dua nature, dia patut ada wave property. Dan kalau dia ada wave property, dia patut diffuse into dimensional space. Kalau dia adalah diffuse into dimensional space, bermakna kita tak nampak gelombang tu duduk mana, betul? Tapi kenapa sekarang elektron kamu duduk atas energy level yang kamu tahu energy level mana? Betul? Alright? So apa yang de Broglie buat adalah de Broglie menyatakan Curie, dia menyatakan, dia question, alright? Dia question Bohr postulate yang pertama. Alright? Dia question Bohr postulate yang pertama. Macam mana kamu tahu elektron akan bergerak in a circular orbit around the nucleus? Kenapa kamu tahu elektron akan bergerak around the nucleus? Padahal kamu kata elektron tu particle. So kalau dia particle, dia patut ada ciri-ciri wave property dan dia patut diffuse. Hilang. Betul? Tapi hang kata dia duk bergerak kat nucleus. Mana hang tahu? So question. Alright? It's a weaknesses yang saya rasa time tu mungkin dia pergaduh, lepas tu dua-dua pun tak menang lah. Itulah cerita dia. Alright, dia pergaduh kot saya rasa. Kalau hari ni kita gaduh kat Facebook, kat Insta, all the keyboard warrior, Haituk Lulu, dia mungkin dia orang gaduh mulut lah. Tak tahulah. Saya gurau je weh. Saya tak tahu dia orang hidup tak kat era yang sama. So, yeah. Alright, leave it. So, that is the problem. Dan saya rasa yang paling penting kat sini bukan kamu kena tahu semua. Ada calculation dalam nota, ada semua tu. Formula-formula tu kita tak perlu guna. Kita takkan kira. Kamu kena tahu dua benda je. Siapa dan apa yang dia kata. Okay? Siapa tu, siapa yang menyatakan kelemahan Bohr dan apa yang dia kata, serta dia tu, alright, di Broglie postulate tu, dia menyatakan kelemahan atas Bohr postulate yang mana. Yang tu je kamu kena tahu. Okay? Dengan kata lain, Bohr postulate mana yang ada kelemahan. Okay? So yang tu yang kamu kena tahu. Dan orang kedua, yang ni lagi senang. Hinsberg uncertainty principle. Apa maksud Hinsberg uncertainty principle over here? Saya bagi contoh yang senang je sebelum kita baca. Kalau satu hari nanti, bukan satu hari, katakanlah Kementerian Pendidikan Kesihatan kata nak buka sekolah bulan 10. Okay? So bulan 10 kamu kena naik bas terkedik-kedik masuk kat college. Okay? Lepas tu kamu sampai halfway, mak kamu call, ayah kamu call, tanya, weh hang duduk kat mana sekarang? Boleh tak jawab the exact position? Masa bas tengah bergerak. Betul? Bas tengah bergerak ni. Alright, bas moving. Lepas tu mak kamu duk call, bagi tahu kat mana, kat mana. Mana boleh nak bagi tahu kat mana sebab bas tu tengah bergerak. Betul? Same thing. That's why you cannot know the simultaneously pada masa yang sama. Dia mesti kena berlaku pada masa yang sama. Kamu tengah bergerak. You cannot know simultaneously. Impossible to know the momentum and the position. Alright? Kamu tak boleh tahu kedudukan benda tu semasa kamu tengah bergerak. Agree? I think that is pretty simple. And according to what Hinsberg said, kalau kita tak boleh tahu, it's impossible to know simultaneously the momentum and the position, but you say electron will keep moving. Right? But at the same time, kamu kata elektron akan bergerak non-stop. Tapi pada masa yang sama, kamu kata elektron duduk kat specific energy level. Betul? Hang yang kata elektron bergerak non-stop. Lepas tu hang bagi tahu, oh, elektron saya duduk N3. Tapi elektron bergerak. So macam mana kamu tahu elektron duduk N3? Nampak? Okay? And walaupun, okay kah? Alright, dia tak ada isu apa sebab tak ada calculation, tak ada apa. Cuma kamu kena ingat siapa pakcik yang cakap, apa pakcik tu cakap, okay? Dan pakcik tu argue postulate yang mana. Okay? Yang tu je kamu kena tahu. Alright? And walau bagaimanapun, okay, no matter what happened, even though Niels Bohr only proposed a Bohr atomic postulate, walaupun yang dia propose hanya adalah postulate, tetapi is still the most correct in the world until today.
So no matter what, saya rasa lepas New Bohr tu semua generasi tu kurang pandai, kurang bijak. Alright, saya gurau je. Mungkin ada yang lebih bijak tapi mungkin tak berapa tepat lah. Okay. But no matter what, even though dia ada kelemahan, walaupun dia ada limitation, walaupun dia tak dapat membuktikan semua benda, tetapi it's still one of the best that we can use until today. That's why we are still using the Bohr atomic model. Okay. Kalau satu hari nanti Haikal jadi prof and Haikal jumpa benda ni, sebab Miss Wong kata Miss Wong tak tahu, so Haikal nak pergi cabar Miss Wong. So we will then have Haikal theory. Okay, and I'll be very proud. Alright. So until today dia masih ada limitation, dia masih ada kelemahan. Boleh? Okay. Dan soalan tutorial tu tak ada apa nak bincang, just nak bagi tips je jawapan dia sebab saya dah bagi dah pun. State the reason why Bohr atomic model of an atom is fail. Bukan fail lah, alright? Bukan fail apa pun. Yang ni adalah limitation lah sebenarnya. Dia tak fail pun, dia jadi je. Ada certain benda tu dia berjaya buktikan. Okay, tapi dia ada limit. So the limitation and the weaknesses adalah reason kenapa dia kurang tepat. Okay, so ayat tu je lah sebenarnya. Dan kalau saya bincang pun, hang bagi balik ayat yang sama dan nota aku je kan. So tak payahlah. Kat bawah ni adalah dua yang saya dah tunjuk tadi. Identify the Bohr postulate that oppose the de Broglie postulate. So Bohr postulate yang bertentangan dengan de Broglie. Bohr postulate yang bertentangan dengan Hinsberg uncertainty. Dua tu lah. Dan saya dah bagi dah tadi. Okay, kalau kamu baca ayat tu betul-betul, kamu faham apa yang de Broglie cakap, kamu faham apa yang Hinsberg uncertainty cakap, kamu akan jumpa postulate mana. Okay. And last but not least, one of the postulate blah 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 explain the inadequacy of Bohr model with Hinsberg uncertainty. Sama je apa yang saya cakap tadi. Define Hinsberg. Alright. Okay, tengok apa yang Hinsberg cakap. Lepas tu, compare dengan Bohr postulate. Tu je. Okay. Ayat soalan dia takkan lari daripada tiga orang tu. Apa yang Bohr cakap, apa yang Hinsberg cakap, apa yang de Broglie cakap, habis. Keluar soalan kat sini memang tiga tu je. Cuma soalan tu dalam bentuk ayat apa, dia nak jawapan tu yang mana. Tu je. Okay. Boleh? Semua soalan yang saya bagi kat depan ni adalah soalan yang pernah keluar dalam final. Dia tak banyak tanya, tapi dia akan tanya yang tu. Oh, of course, ada soalan yang state de Broglie postulate. Soalan macam tu saya tak letak lah dalam tutorial saya. Soalan ni jelas lah kot. Hang tulislah apa yang de Broglie cakap tu. Okay? Yang tu saya tak bagilah soalan macam tu. Soalan yang tu adalah soalan favourite lah antaranya. Boleh? Saya cuma pilih ayat yang nampak pelik-pelik sikit tu saya bagi lah. Alright. So hantar kena buat. Hantar, tak ada isu apa kat situ. Ada masalah setakat ni? Boleh tekan calculator? Kalau ada siapa-siapa yang jumpa soalan tak boleh tekan calculator tu, tolong PM, tolong tanya. Okay? Alright. 3-minute breaks. Quick short break, and then we'll come back with 2.2. Okay. Yang ada soalan boleh tanya. Dia bila break tu laju je semua hilang. Yang ada soalan boleh tanya kalau siapa yang ada tu lah.
Miss, Ya. soalan 4.41 Camp Friend. Soalan B. Saya kena cari soalan tu. Soalan Cam Friend. Alah. (41) B. B. D. Determine the percentage of tin in the alloy. Okay. Okay, kita dapat, kita tahu yang 0.472 tu impure mass untuk 25 solution je. So sekarang kalau kita nak 100 tu kena darab dengan 25, lepas tu kena bahagi dengan 25, lepas tu darab dengan 100 balik. Salah 3 mil 3 cm. Okay, salah. Daripada 3 titration tu kamu akan dapat number of mole, betul? Tapi yang tu adalah number of mole untuk 25, right? Dari situ cari concentration. Cari concentration. Guna solution 100 ml tu. Guna solution 25 ml sebab number of mole kamu adalah 25 punya. Okay. Okay. Ada number of mole, ada 25 ml, boleh dapat molarity. Dan molarity tak berubah. Betul tak? Kepekatan daripada air Milo jug kepada cawan tak berubah. Lepas tu kita still molarity tu boleh darab dengan 100 ml tu. Cari number of mole. Good. Thank you, Miss. Okay. Alright, yang lain dah ada balik? Yang lain, please. Yup. Ya. Okay, first and foremost, sebelum apa-apa, 5 minutes. Saya nak tengok quiz. Saya nak tengok topical test. Nampak? Topical test kita hari tu, betul? Right, Haikal? And according to my topical test over here, kalau kita baca tak payah buat apa, just baca je. Saya ada percentage carbon, saya ada percentage hydrogen, saya ada percentage oxygen. Dan yang kita nak cari adalah N, betul? Okay, setuju Dan kita tengok jawapan Haikal. Haikal dengan hebat adalah, Haikal bagi tahu dia jawab soalan saya tau. Haikal dengan hebat adalah 100%, betul apa yang dia buat, tolak 41 carbon, hydrogen. Tapi yang dia tolak kat sini adalah nitrogen, lepas tu yang dia cari adalah oksigen. Padahal oksigen dalam soalan saya dah ada, Haikal. Haikal, you off your webcam. Why? Haikal, come on. Show me your face. Soalan saya sekarang, Haikal. Han jawab soalan apa? Han jawab soalan apa? Tak, sebenarnya macam ni. Sebelum nak start topical test tu, Come. I want to listen. Isma mana Isma? Isma mana Isma? Isma terang. Saya tak tahu terang macam mana. Tapi Isma tak buat apa yang hang buat. Tak. Isma dia kata dia dapat soalan daripada member kelas lain. Tapi dia bagi pun tapi dia bagi pun 3 minit nak start dah quiz tu. Jadi saya dah buat nombor 1A je. Lepas tu saya tak tahu, saya ingat soalan sama je. Macam tu lah. Han duduk dengan saya satu sem tahun lepas.
Lepas tu dulu lagi dengan saya kat sini sebulan. Lepas tu hang ingat aku bodoh. Betul lah habis macam tu lah. Thank you for your honesty. And saya rasa walaupun saya kadang-kadang malas nak ubah soalan, tapi saya rasa saya agak, dan orang satu lagi yang dapat Uzaini tak nak cakap apa Uzaini? Ni saya Isma hantar soalan tu. Yes, Betul, come on, memang come on, betul come lah. on. Isma memang hantar soalan tu betul. Tapi Isma kata dia tak pasti, tak sure, maybe Miss tukar soalan. Lepas tu saya pun macam start buat lah. Saya macam mana? Macam contoh macam mana? Jawab lah, saya jawab lah. Try jawab. Lepas tu saya Miss bagi hak soalan tu, saya pun nampak sama. Saya sambung je lah. Tak pasal pula tu. Sebab Isma kata dia tak pasti. Dia kata maybe dia tukar soalan. Lepas tu saya pun kelas lain mungkin ada subtopik sama je lah kot. Lepas tu saya pun try jawab. Lepas tu dah nak start dah. Lepas tu masuk kelas, Miss dah bagi folder tu. Tiap-tiap soalan duk ada. Saya sempat buat jadual tu je lah. Isma hantar dalam grup ke Isma hantar kat setengah? Dalam grup. Grup lelaki. Tapi Isma jawab betul. Dan saya rasa ada 3 orang yang pergi buka soalan tu. Dan tiga orang yang pergi buka soalan yang Isma hantar tak tahu dari mana. Okay. So salah Isma lah semua ni sekarang. Okay. And 3 orang yang saya nampak bayang-bayang soalan saya. Kamu kena ingat soalan saya bukan soalan yang saya ambil dari internet. Semua soalan yang saya buat adalah soalan yang saya kira sebelum kamu kira. Dan soalan saya rasa kamu susah nak cari tak tempat lain sebab soalan tu saya yang buat. Dan bila saya tanda, bila saya yang buat dan saya yang tanda kerja kamu dan dua-dua set soalan tu daripada saya sayang, dengan otak yang bijak ni, saya boleh nampak lah soalan tu sebenarnya soalan sekarang atau soalan yang lepas. Dan tiga orang yang ada bayang-bayang soalan set tak tahu Isma dapat dari mana tu. Okay. Isma nanti kamu kena message soalan tu siapa yang hantar kat kamu. Hang kena pilih kawan kamu atau saya. And tiga orang yang dapat markah terendah tu adalah orang yang dia ikut dengan soalan yang saya bagi. Yang Isma bagi, bukan soalan yang saya bagi. Siapa yang tak buka soalan Isma tu dan dia buat soalan saya, kamu akan jawab ikut flow soalan saya lah. And you know the best thing bila saya ubah soalan saya? Saya takkan ubah soalan tu semua. Tak kenal saya. Saya ubah satu nombor pun hang akan salah. And you think I'm stupid. Well done, boys. Well done. And like saya tak tahu kamu perasan ke tak bila saya tanda kerja kamu and so on. Saya return kerja kamu agak lambat tau sebenarnya. Sebab bila saya tanda, saya bukan tengok jawapan akhir je. Dan kadang-kadang jawapan akhir tu adalah benda yang saya tak tanda pun kat situ. Saya still bagi markah sebab saya tahu time tu jawapan tak ada siapa ada lagi. Kamu mungkin akan dapat soalan je. Sebab kelas lain pun saya tak tanda lagi, saya tak return lagi. So saya still bagi markah sebab saya agak yakin okay mungkin kamu still buat benda tu. And you think I'm stupid. Ha Isma? Buat lagi. Kita ada test banyak lagi. Buat lagi sayang, buat lagi. And buat sampai satu hari saya tak tangkap, saya tak jumpa kamu sebenarnya dapat soalan. Dan you are good. Dalam banyak-banyak cara dalam hidup kamu, kamu pilih untuk cara ni. Awak sebelum final dapat soalan ke?
And because of that one question yang kamu score, Haikal score soalan 1 markah penuh, Zaini score soalan 1 markah penuh, tapi belakang tu bye-bye. Betul tak? And the best thing is when I detect it. I'm like, this boy. And hanya aku tak tahu. Come on guys. You know me very well, don't you? All right. And I hope this is the last and the first and the last. Okay? All right. Test yourself, guys. Test yourself and see how much you know. So, quantum number kat sini. Kalau siapa yang dah tengok video, macam saya bagi tahu dalam WhatsApp, kita akan bincang 2.2, 2.3 related. Along dalam 2.2 saya akan tanya benda 2.3, nanti masuk 2.3 pun saya akan tanya. Diorang benda yang lebih kurang lah. Okay? So, quantum number. Kalau kamu ada tengok video ataupun kamu ada pergi tengok kelas saya yang lain tu, sebab apa suka pergi tanya kelas lain lah kan, ada member kelas lain tu. So, quantum number is actually the IC number of the electron. Dan apa bila saya kata dia adalah IC number of the electron, okay? Aku tengok muka apa, aku rasa nak gelap. Tu je. Kebodohan yang teramat. Okay. IC number of the electron. Bila saya kata IC number of the electron means every electron must have a specific set of quantum number. Dia kena ada specific quantum number. Macam IC number untuk kita. Kalau kamu ada kembar, kalau kamu ada adik-beradik yang kembar ataupun whatsoever, no matter what happened in this world in Malaysia, you shall never have the same IC number with another person. Kalau kamu ada nombor IC yang sama dengan satu orang lagi, sama ada hang tu tipu atau orang tu tipu. So, tengok siapa masuk jail lah. Alright? So, kita tengok sekarang siapa yang ambil soalan daripada kelas lain. Lain kali saya nak buat topik test hari yang berbeza. Aku nak tengok jadi apa. Okay? So, quantum number every electron must have a specific set of quantum number, and a set of quantum number ada berapa nombor, Isma? 4. 4, which is? N, L, M, S. And look at the way that I write my N, L, M, S. Benda sikit, benda kecil, tapi saya tak nak kamu salah sebab cara menulis. Bila kamu tengok, saya mesti guna round bracket. Jangan guna square bracket, jangan tak letak bracket. Dia mesti duduk dalam bracket. Di konsep ni adalah macam konsep hang tulis IC nombor lah. Kalau orang suruh isi IC number, hang tak payah tahu, hang tak payah buat apa pun, hang tahu, okay, yang ni tahun, yang ni bulan, yang ni hari, lepas tu yang ni kod kamu, lepas tu ni nombor kamu, betul? Alright, same thing. Whenever soalan kata a set of quantum number, dia mesti adalah dalam keadaan round bracket, mula dengan N, L, M, S. Itu format quantum number. Jangan hilangkan comma, jangan hilangkan bracket. Yang tu yang kita selalu jumpa. So, jangan buat. Okay? So, in this 4 quantum number of N, L, M, S, we know that your N is your principal quantum number. Your L is your angular momentum quantum number. Okay? We go one by one. Okay? We go one by one. Your N over here, sayang. Your N over here, your principal quantum number. Dia juga melambangkan apa? Haikal? Melambangkan bilangan yang petala tu. Petala, shell. Shell, lupa. Okay? Ataupun kita panggil energy level. Kat sini tak ada isu. Alright, kat sini tak ada isu sebab dia guna balik simbol N dia. So, N sama dengan energy level. So, semua orang tahulah. Dan by that in mind, kita dah belajar calculation tadi. Semua energy level mesti adalah nombor bulat bermula 1. Okay, so yang tu semua orang tahu lah, bermula 1. And then next that we have over here is your L. L yang kita ada adalah angular momentum quantum number. I have another name for this dan saya nak ajar nama kedua dia. Bimal, what is the another name of angular momentum quantum number? Bimal? Anybody? Azimuthal. Azimuthal quantum number. Alright.
Dua-dua nama ni kita terima pakai, so saya ajar dua-dua. Saya tak tahu dalam exam dia nak keluar guna perkataan mana. Dua-dua ni nama je lain weh, benda yang sama. Azimuthal quantum number, angular momentum quantum number. Dua-dua ni benda yang sama. Okay? Angular momentum quantum number, azimuthal quantum number. Dan kat sini, Wimal, still you? What will your angular momentum quantum number or azimuthal quantum number represent? Of orbital. Shape of orbital. Thank you. Anis, shape of orbital ada berapa? Sorry sayang. Ada 3. Which is? S orbital, P orbital dengan D orbital. Kita ada 3 dalam silibus kita. Dia ada banyak. Dia ada S, P, D, F, G, H, semua ada. Alright, cuma kita tak belajar. Kita hanya belajar sehingga S orbital, P orbital and D orbital. Okay? Farah, untuk S orbital, P orbital and D orbital adalah apabila L bersamaan dengan nombor? S orbital L kosong, P orbital L dia 1, T orbital L equal to 2. Thank you. Alright, chapter ni paling best bila dah masuk kat sini. Sebelum ni value besar gila, darab 10 kuasa bla bla bla. Tapi bila dah masuk kat sini senang je weh. Nombor paling besar kamu negatif 2, positif 2. Betul? Okay, dia senang je. Okay, so bersedialah untuk banyak soalan ekstra yang kamu kena jawab on the spot. So kena alert apa yang kamu tengah tengok tu. So next over here, I have your M. M over here pretty simple. M is your magnetic quantum number. Magnetic quantum number over here will represent what, Huzaini? Negatif 2 sampai ke positif 2. Dia akan membawa maksud apa? Saya tak tanya nombor lagi. Saya tak ada apa benda yang boleh diguna untuk tanya nombor lagi. It will represent what? Orbital arrangement. Orbital arrangement ataupun orbital orientation. Susunan orbital kamu. Orientation. Alright, susunan orbital kamu. So Huzaini, because you answer wrongly. For the S orbital, how many orientation you have? Hello? Ya, Dengar, Mami? semua dengar. S orbital ada berapa orientation? S orbital 1. P orbital ada? 3. 3, which is? Negative 1. Tak nak. P orbital. Susunan P orbital ada 3, which is? Yang lukis-lukis tu. Yang lukis-lukis tu. Z, X, Y dengan Z. Apa? X, Y baca Z baca dengan Z. Hang pun mamai. So, P orbital Harisha? PX, PX, PZ. PY, PZ. Alright, 3 susunan tu sebenarnya adalah your PX, PY, PZ. Like I said, 2.2, 2.3 memang kamu kena bersedialah untuk saya tanya dari mana pun nanti. Masuk 2.3 pun saya akan tanya balik benda ni. Danish nampak boring. So D orbital ada 5. So what is the 5? DYZ, DXY, DZ square, DZ ada 2 tak tahu. Tu DXZ, DXZ, okay. Lepas tu DXY square, X square, Y square. X square minus Y square. Tengok betul-betul lah. Sebab certain adalah saya pernah nampak ada orang tertinggal. So DX square minus Y square. Boleh? Baras? Perfect. So S orbital adalah spin quantum number. Yang ni senang. Bila benda senang mesti orang jawab lah kan. Hampa lagi senang. Hampa ambil je kelas saya orang lain punya. So S kat sini adalah hampa kenalah ke aku sampai hujung sen. Your S over here is your spin quantum number dan kat sini tak ada pilihan. Dia hanya menunjukkan elektron kamu bergerak clockwise atau anti-clockwise. So untuk S, dia forever positive half ataupun negative half sahaja. Alright?
Boleh setakat ni? Okay. Kalau okay. So, kita dah tahu. So, setiap satu kita dah tahu dia adalah melambangkan apa? That is your shell, that is the shape, that is the orientation, susunan dia. Yang ni adalah spin. Okay, saya nak fokus dalam slide ni adalah spin. As kamu sekarang, bila kita kata as, yang saya kata positive half dengan negative half tadi, nota saya, video saya, buku saya semua adalah half-headed arrow. Betul? So, basically yang half, yang ni adalah clockwise, yang ni adalah anti-clockwise. Dua-dua terima. Ada orang dah tanya, teacher, certain buku saya tengok, video cikgu lain saya tengok, dia adalah full-headed arrow. Boleh. Full-headed arrow dengan half-headed arrow pun kita terima. Okay? At this moment. Boleh? Okay, so tak ada isu kat situ. Guna mana yang kamu senang nak lukis, guna mana yang kamu minat. Okay? Next. Kita nak cari relationship between them. So, when you have your N to L, saya nak tengok dulu relationship. So, yang first thing yang saya ada adalah apabila N saya sama dengan 1. Sebab kita tahu N adalah shell ataupun energy level. Dan kita setuju dalam petala yang kamu lukis tu sayang. Yang kamu lukis petala tu, N mesti mula dengan 1 bla 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 bla. Betul? Tak ada kosong, tak ada value lain, tak ada titik perpuluhan, tak ada negatif, tak ada positif. Ingat yang tu. Kedua yang kita nak check kat sini adalah when your L right now depends on your N. Kenapa susunan dia adalah NLMS? Kenapa tak susun terbalik? Kenapa tak susun LMNS or whatsoever? Sebab nombor L akan bergantung pada N. Formula dia apa? Senang je. Untuk nak dapat L, dia adalah L sama dengan kosong. Mesti mula dengan kosong sehingga N tolak 1. So, N kita hari ini adalah 1. Bila N teacher adalah 1, dia adalah 1 tolak 1. Bermakna untuk case ini, L kita adalah kosong. Setuju? Dan Sarah, L kosong bermakna orbital apa? S orbital. So, bila L kosong dalam otak kamu, kamu kena tahu dia adalah S orbital. Next thing, sama reason kenapa dia kena susun dari N, L, lepas tu M. Because your M akan ditentukan oleh L. So, formula untuk M pula adalah negatif L sehingga kosong, sehingga positif L number line. So, kalau L teacher kosong, untuk yang ni kita tak nampak sangat. Nanti kedua kita akan start nampak. L sama dengan kosong, bermakna M hanya sama dengan kosong. Dia tak ada positif atau negatif untuk kosong. Dia kosong je. Dan kita tahu M adalah number of orientation. Kita nak cari susunan. Bukan tengok value. Tengok bilangan nombor. M sama dengan kosong. 1 nombor. Betul? 1 nombor bermakna 1 susunan. Okay, kenapa 1 susunan? Sebab S orbital adalah bentuk sphere. Sphere dengan bulat lain lah. Sfera dengan bulat lain. Sfera adalah macam bola kamu. 3D. Bulat tu adalah bulat. Okay. Kalau aku sepak kepala otak apa sekarang, kepala otak apa jadi bulat. Nipis. Flat. Tu nama bulat. 3 orang tu lah. Orang lain pun mungkin buka. Saya tak tahulah tapi mungkin orang lain tu bijak sikit ataupun dia orang macam dia orang jujur. Saya tak tahulah. Yang 3 tu pun jujur sebab dia orang dah berjujur dengan kita hari ni. So saya rasa dia orang jujur lah. Okay. Bila hang dapat return tu semalam malam hang tidur lena tak? Saya baru tengok Miss. Pangai bubuk tak tahu nak kata apa. Saya So dia adalah 1 susunan dan dia hanya 1 susunan sebab dia sphere. Okay, dia sphere. Dia bulat. Hang tengok macam mana, hang susun macam mana, 3D macam mana pun, hang tengok dari mana pun dia bulat weh. Betul? So dia tak ada susunan lain, dia 1 susunan je. Dan S kat sini tak ada isu. S bukan benda yang kita nak fokus hari ni. S akan forever jadi positive half ataupun negative half. Setuju? Okay, dah rasa? Kita bergerak ke yang kedua. Bila Miss Wong kata N saya sekarang 2. Dan L kita akan jadi berapa? Anis?
01. 01. Aina, kosong bermakna what orbital? S orbital. L sama dengan 1 bermakna P orbital. P orbital. Dan next, Sabrina, bila L sama dengan kosong, saya kata bila L sama dengan kosong, M sama dengan Kosong. kosong. Bila L sama dengan 1, M sama dengan -1, 0, 1. negatif 1, 0, 1. negatif 1, 0, Positif. Positif 1. sekali lagi, semua positif dan negatif yang ada di depan mata kamu termasuk semua benda yang ada dalam nota adalah wajib. Okay? Tolong, seperti biasa. Dan look at the way I write. S masih adalah positive half ataupun negative half. Okay, yang ni tak ada isu. Look at the way that I write. Okay, ni adalah tempat yang kamu selalu pening. Bila kita kata M adalah bergantung pada L, kita kena tengok L kita berapa. Kita kena tengok L kita berapa. Bila L saya ada 2 nombor, M saya kena ada 2 set. Nampak? Okay. So, kat sini, satu susunan seperti yang kita setuju tadi. Dan P kamu, P orbital kamu, tadi kawan saya dah tanya dah, kawan kamu, Kak Huzaini saya rasa, P orbital kamu ada berapa susunan? 3 susunan. Kenapa 3 susunan? Sebab 3 nombor. 1 nombor, 2 nombor, 3 nombor. So 3 susunan ni, 3 nombor ni melambangkan 3 susunan dan 3 susunan tu adalah yang bila kamu lukis, kamu dapat PX, kamu dapat PY, kamu dapat PZ. Nampak? Setakat ni? Okay. Dan next thing yang saya nak bincang. Bila kamu ada L sama dengan 0, S orbital. Kat atas pun saya ada L sama dengan 0, S orbital juga. Tapi apa beza dia? Pacit ni duduk kat 1. So yang ada adalah 1S. Pacit ni duduk kat 2. 2 yang memegang 0. So pacit ni adalah 2S. Dan pada N sama dengan 2, kita ada P orbital. Sebab L boleh sama dengan 1. So saya ada 2P. Setuju? Soalan saya, ada 1P tak? Haikal? Tak ada. Sebab? Sebab N dia 1. Sebab N sama dengan 1, so? So, dia boleh ada 1 nombor je. Kalau P dia kena ada 2. Tak? N sama dengan 1 betul? So kalau N sama dengan 1? Sebab S dengan P ni sebenarnya ditentukan oleh L, betul? Okay, so anybody want to try to explain? Danish? Bila N sama dengan okay. Danish tak apa? Okay, bila N sama dengan 1, maknanya L dia sama dengan 0 saja. Hanya ada S orbital saja. Yes. Because when N equals to 1, L can only be 0. Betul? So bila dia hanya boleh pegang 0, dia hanya wujud S orbital. Sebab tu 1P tak wujud. Nampak beza? Kita akan bawa benda ni hari Jumaat nanti masuk 2.3. Terus. Okay, soalan akan ada sepanjang tu. So, hari Jumaat kita akan sambung balik benda ni. Bermula dengan N sama dengan 3 and so on. Dan saya akan bawa masuk terus 2.3. Alright, soalan 2.2, soalan 2.3 kita akan buat sekali. Saya akan ajar sekali, kita akan buat latihan tu sekali. Okay? Boleh? So, balik tengok 2.3 pula. Okay, balik tengok 2.3 pula. Tengok apa Akbar cakap, apa Hansrul cakap, apa Pauli cakap. Okay? Boleh? Dan kita nak buat study group. So, nama study group tu saya akan bagi dalam WhatsApp nanti. Saya akan bagi tahu apa yang kamu kena buat dalam study group tu nanti. Taras? And Isma, you owe me a message with a name. Have a good day and I'll see you on Friday with quiz. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you. Balik tengok balik ni. Balik tengok balik yang ni. Thank you, Miss. Thank you.